Kalau kita tengok juga dalam Islam, antara cabaran tepat dengan jelas, kita boleh tengok hadis ini. Dulu kita dah bincang surah Al-Fatihah beberapa bulan lepas, bagi tuan-tuan perempuan yang mengikutinya. Hadis ini juga di dalamnya ada pattern yang perlu dijelaskan untuk meletakkan kerangka topik kita ni dekat mana. Iaitu hadis Jibril alaihissalam. Yang hadis Jibril ini merupakan antara hadis yang disebut oleh Nabi SAW di hujung-hujung hayat baginda, iaitu sebelum berangkat pergi mengerjakan haji perpisahan. Maka hadis ini boleh dilihat sebagai satu bentuk kesimpulan terhadap Islam, ya, rumusan terhadap agama. Di dah hujung tu banyak benda yang telah sahabat pelajari, ya, kebanyakan ayat Al-Quran telah pun diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis ini, bila Jibril datang bertanya soalan, apakah dia Islam, apakah dia iman, apakah dia ihsan, atau dalam riwayat Abu Hurairah, apakah dia iman, apakah dia Islam, apakah dia ihsan, maka kita dapat ekstrak daripada hadis ini beberapa pattern, dan pattern ini penting untuk lekat kat kepala lah, ya, walaupun isi kandungannya ada banyak, ya. Ini terjemahan yang telah kita letakkan, isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Tetapi yang kita nak tunjukkan ialah dia punya rangka tadi tu, bahawa dalam hadis tadi disebutkan apakah dia iman, apakah dia Islam, apakah dia ihsan. Dan kita analogikan dia, saya tak ada nak mensyarahkannya lah, sekadar sebut flash secara ringkas sahaja. Maknanya iman, Islam dan ihsan adalah seperti kerangka modus operandi kita dalam kerja seharian, iaitu soal input, proses dan juga output. Input adalah soal kepercayaan kita, iman. Kemudian Islam ialah apa yang memproses kepercayaan kita, dan dia ada output. Output tu output ke outcome ke terpulang lah, ya, maknanya kualitatif ke kuantitatif ke, ikutlah kepada fokus masing-masing, tapi maknanya ada hasil. Baik, di manakah letaknya akhlak, etika sosial? Etika sosial ini duduk dalam bahagian yang nombor 3, iaitu output. Ertinya, kita menilai keberhasilan kita dalam beragama, berhasil atau tidak berhasilnya kita jadi orang Islam, nak mengukurnya ialah pada bahagian ihsan. Walaupun mainstream dalam masyarakat akan menilai keislaman seseorang terhenti setakat pada bahagian proses. Once the process is done, then achieve. Even though masih lagi ada banyak masalah. Ya, misalnya disebutkan dalam satu hadis kat depan nanti, dalam ayat yang keberapa tah, ya, kata Nabi SAW, maknanya sibabul muslim fiskun, maknanya mencela orang Islam adalah satu kefasikan, dan membunuhnya ialah satu kekufuran. Kekufuran itu bukan maknanya bunuh orang keluar jadi murtad, tidak. Tapi kufur itu maknanya tidak membunuh seorang Muslim, melainkan yang membunuh itu adalah sifat yang sepatutnya hanya ada pada orang kafir. Tapi kalau seorang Muslim boleh membunuh seorang Muslim lain, dia telah mengambil satu sikap yang ada pada orang kafir, yang tidak sepatutnya dibuat oleh seorang Muslim. In other words, dalam masyarakat kita, bahagian proses ni banyak dah buat. Saya yakin tak ada orang kot nak gaduh dengan saya kalau saya buat statement, saya katakan bahawa sekarang ni lebih ramai orang semayang daripada 15 tahun lepas di Pasaraya, untuk mudahkan supaya orang kata, ya ke Ustaz, di Pasaraya. Bukan Ustaz kan? Saya rasa 15 tahun lepas, kalau datang Kuala Lumpur ni susahnya, saya dengan mak saya naik bas, ya, maknanya daripada Ipoh pergi Kuala Lumpur nak pergi rumah pak cik, lepas tu turun kat Kota Raya tu, kalau lah kata nak semayang ni, nak cari tempat semayang susah. Sekarang ni semua bangunan ada tempat semayang, dan kemudian orang yang pergi semayang pun macam-macam. Dulu tu macam, oh ni orang semayang, ya. Sekarang ni semayang ke tak semayang ke, lebih kurang je kan, jalan seksi-seksi, kepit tangan lah, ya. Maknanya dengan begitu seksinya perempuan dengan lelaki ni berjalan, ingatkan pergi mana sebab sama arah dengan kita kan. Terpisah, satu ke surau lelaki, satu ke surau. Oh, semayang kan, maknanya alhamdulillah.
Negatif ke positif? Tak tahulah, depends masing-masing lah. It could be negatif, it could be positif. Positifnya ialah alhamdulillah, tara-tara macam tu pun ingat semayang, ya. Sambil-sambil dating semayang, ya. Jadi malaikat pun confuse kan, ini satu pertemuan kebajikan ke, maknanya macam mana nak catat ni kan. Negatifnya pula ialah macam mana dengan output semayang tadi, apa impact kat luar dia. Masa semayang, maknanya yang laki pun tutup aurat, ya, maknanya yang seluar hat lutut Florida kind tu, maknanya bubuh kain plekat, ya, lepas tu pakai baju elok-elok semayang. Yang orang perempuan pun tutup aurat elok-elok. Itu proses dalam semayang. Hasil kat luar macam mana? So dia macam tidak berhasil. Maka kalau tidak berhasil, timbul isu. Secara ringkasnya kita katakan bahawa output ataupun ihsan terbahagi kepada 3 untuk kita mudah. Yang pertama ialah ihsan kepada Allah. Ihsan kepada Allah, istilah yang kita pakai ialah taqwa. Kualiti taqwa. Maknanya hasil daripada puasa, hasil daripada solat, bila perspektif kita dengan Allah terhasil kualiti, nama dia taqwa. Yang keduanya, kita dengan manusia. Kita dengan manusia, nama dia akhlak. Dan itu tajuk kita malam ni pula, tajuk kita hari ni. Maknanya akidah yang diproses oleh Islam perlu menghasilkan kualiti-kualiti tertentu bila dia sampai kepada soal kita interaksi dengan orang. So tuan-tuan dan puan-puan, orang distinguish tak kita? Oh, bila kita berurusan dengan orang-orang yang semayang macam ni, berurusan dengan orang-orang yang mengamalkan Islam macam ni, attitude dia tak sama. Ya, berbeza cara dia urusan. Mudah urusan, telus, ya, maknanya tidak ni maknanya percakapannya baik, perkataan yang dipakai elok. Ataupun berurusan dengan orang semayang dengan orang tak semayang, dia kurang je. Ataupun yang bersemayang lagi teruk, maknanya sosialnya berbanding dengan orang lain, timbul masalah-masalah. Yang ketiga, kualiti kita dengan kerja yang kita buat. Itu istilah dalam Islam boleh kita pakai apa yang disebut sebagai itqan. Ya, itqan. Maknanya kalau akidah telah diproses dengan Islam, dia perlu dijelmakan dalam bentuk bila kita buat kerja, kerja kita tu ada kualiti itqan. Apakah dia itqan? Dalam bahasa Melayu pun sebut perkataan yang sama, tapi dia sebut tekun. Ya, tapi perkataan akar dia sama kot, tekun, itqan. Ya. Maknanya itqan ini buat secara terbaik. Bila buat tu terbaik. Jadi orang-orang yang beramal dengan Islam, akidahnya Islam, kat ujung tu semua terbaik. Dengan Allah pun terbaik, dengan manusia pun distinguish, dengan kerja pun kerja dia yang terbaik. Do we have that? We want it. Tak ada, we want it, kita mahukannya. Ya, dan kita itu yang kita nak bincangkan. Tapi topik hari ini ialah bahagian yang kedua, iaitu kita dengan manusia, yang dinamakan sebagai akhlak tadi.